tuju Akta Perkhidmatan Parlimen ini. Dan seterusnya saya ingin menyentuh tentang last sekali Tan Sri Yang Di-Pertua, sektor pendidikan adalah sektor yang sangat rapat dengan rakyat, dengan pemegang taruh sehingga lebih dari 15 juta orang di seluruh negara. Dan saya menyambut baik RM 100 juta ringgit untuk membantu sebilangan murid yang masih tercicir dan memerlukan bimbingan lanjut sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Namun demikian, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa belanjawan yang lepas yang diumumkan pada 2023 peruntukan yang tujuan yang sama telah diumumkan RM15 juta untuk menyokong usaha NGO mengadakan kelas pemulihan untuk anak-anak yang tercicir dalam pembelajaran. Oleh yang demikian, saya nak bertanya kepada pihak kementerian dan maupun Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan mengenai keberhasilan peruntukan ini, terutama berapa ramai anak-anak tercicir pembelajaran yang telah pun mendapat manfaat daripadanya. Ini penting kerana seperti mana yang telah pun Dewan Yang Mulia ini maklum, negara berhadapan dengan isu keciciran pembelajaran yang serius sebagaimana yang telah pun diumumkan oleh pihak KPM ketika pengumuman keputusan SPM yang lepas. Seramai 63,596 anak-anak kita yang bersekolah sejak daripada tahun 1 hingga tingkatan 5 gagal untuk mendapatkan sijil SPM pada tahun 2022 dengan 29,663 daripadanya tidak hadir dan peratusan anak-anak yang gagal mendapatkan sijil SPM ini statik setiap tahun tanpa ada sebarang penurunan. YB cuba cek dekat kawasan masing-masing. Pergi tanya PPD, berapakah sebenarnya jumlah angka murid yang keciciran di dalam parlimen kita. Pasti ianya tidak akan lagi banyak. Jauh. Dia setiap tahun memang ada je. Begitu saja angkanya. Jadi saya suka nak mengajak kalau Yang Berhormat ahli parlimen dapat semak juga di pihak PPD masing-masing. Dan ini semua berlaku walaupun KPM mendapat peruntukan terbesar setiap kali belanjawan diumumkan, atau bolehlah kita katakan peruntukan yang besar, tetapi keberhasilannya agak meragukan. Saya itu saja Tan Sri Speaker. Kali ini saya kagum dengan diri saya sebab saya on time. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih. Saya jemput Sungai Siput. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua kerana mengizinkan Sungai Siput turut serta perbahasan negara. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan kerana telah mengungkapkan ayat tirukural yang ke-385 yang amat bersesuaian dengan pembentangan bajet negara di mana membawa maksud hasil negara haruslah diurus dan dibelanja dengan penuh hemah. Itulah maksud tirukural yang telah diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, bajet yang telah dibentangkan 2024 yang bertemakan ekonomi madani, memperkasa rakyat, belanjawan 2024, kemudi negara hadapi dunia galau. Tan Sri Yang Di-Pertua, fokus belanjawan kali ini meningkatkan hasil negara, termasuk melalui pelaksanaan subsidi bersasar, di mana hasil jimatan daripada subsidi bersasar lebihan dikembalikan kepada rakyat. Belanjawan 2024 telah berjaya mengetengahkan pembaruan yang diperlukan, iaitu meletakkan negara di landasan tepat ke arah pelaksanaan subsidi bersasar. Pembaruan yang diperlukan iaitu meletakkan negara ke arah mempromosi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saingan global dan menyokong iklim perubahan kondusif serta memberi fokus kesejahteraan rakyat. Tan Sri Yang Di-Pertua, falsafah penting bagi sesebuah negara sebagai kerajaan dalam membelanjakan hasilnya tentulah memastikan setiap isi rumah mendapat manfaat atau lebihan pendapatan bagi perbelanjaan harian. Keperluan makanan, rakyat mahukan
bekalan makanan sentiasa tersedia dengan harga berpatutan. Justru itu, kerajaan telah memperuntukkan 81 bilion bagi menampung subsidi meringankan beban rakyat khususnya kepada golongan B40. Tan Sri Yang Dipertua, saya mengalu-alukan ketegasan yang amat berhormat Perdana Menteri memastikan subsidi diberikan sepenuhnya kepada golongan yang amat memerlukan. Keputusan kerajaan untuk meningkatkan cukai SST daripada 6% kepada 8% tentunya sesuatu yang sukar, namun kerajaan akan memperolehi kutipan tambahan sebanyak 28 bilion setahun. Reformasi cukai SST yang dicadangkan 8% antara langkah kerajaan untuk memastikan kutipan hasil meningkat secara berperingkat setanding negara maju, iaitu daripada 14% kepada 15% berbanding 11.8% ketika ini. Tan Sri Yang Dipertua, bajet 2024 dasar peluang kedua. Hasil pelaksanaan dasar peluang kedua Akta Insolvensi Pindaan 2023, hampir 14,000 orang muflis telah dilepaskan daripada status bankrupt. Individu yang bebas daripada status bankrupt boleh mula berniaga dan menyumbang kepada tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi negara. Kadar tanggungan skim sosial pekerja sendiri dengan peruntukan 100 juta caruman air suri KWSP yang akan memanfaatkan 40,000 suri rumah yang berdaftar dengan IKASI. Rakyat memerlukan pendidikan berkualiti. Justru kerajaan bertanggungjawab memberikan akses pendidikan asas secara percuma kepada rakyat. Apabila sudah ada pendidikan rakyat, mahukan pula pekerjaan dengan gaji bermaruah. Apabila sudah ada pekerjaan, rakyat perlu pula tempat tinggal yang selesa. Inilah fokus utama belanjawan kerajaan perpaduan dalam memulihkan ekonomi negara. Peruntukan sejumlah RM393.8 bilion menandakan satu komitmen yang mendalam terhadap kemajuan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia telah diperuntukkan sebanyak 58 bilion. Rungutan pelajar-pelajar India yang tidak mendapat tempat di kolej matrikulasi meskipun meraih keputusan cemerlang harus ada jalan penyelesaian. Penyediaan peluang pendidikan sebegini akan menyediakan lebih banyak peluang kepada pelajar-pelajar India memasuki program matrikulasi serta TVET bagi menjamin masa depan mereka di negara ini. Cadangan Perdana Menteri yang meminta Menteri Pendidikan untuk membentuk jawatan kuasa khas menilai kaedah penawaran penempatan pelajar India ke matrikulasi dan program pra-universiti kepada pelajar cemerlang harus membuka peluang yang lebih baik kepada pelajar-pelajar ini. Tan Sri Yang Dipertua, masyarakat India masih menghadapi beberapa cabaran di bidang pendidikan. Di peringkat sekolah rendah kebangsaan Tamil, masih terdapat kekurangan guru, usaha memperluaskan program prasekolah secara sistematik, kekurangan wang untuk penyelarangan sekolah dan masalah kemudahan persekolahan. Peruntukan untuk sekolah Tamil dalam belanjawan 2024 masih kurang jelas. Yang Berhormat, Sekolah Tamil. Saya Silakan. tanya pendapat Yang Berhormat dan saya ingin turut memuji langkah-langkah yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan
di dalam memberi peruntukan untuk menjaga kebajikan dan urusan sekolah-sekolah Tamil. Apakah komen Yang Berhormat mengenai ada pihak-pihak yang tertentu yang tak habis-habis ingin memansuhkan sekolah-sekolah vernacular? Pandangan Yang Berhormat tentang perkara itu, dan saya juga ingin di sini berterima kasih kepada Kerajaan Madani yang sentiasa mempertahankan aliran sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Cina. Pandangan Yang Berhormat berkenaan dengan saranan pihak-pihak tertentu untuk memansuhkan sekolah-sekolah ataupun memberhentikan operasinya sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Cina. Pandangan Yang Berhormat tentang perkara itu. Ya, Tan Sri Yang Dipertua, ada pihak-pihak tertentu terus mempersoalkan kewujudan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil, dan saya sebagai ahli parlimen dan rakan saya sebagai ahli parlimen Jelutong, di mana Perlembagaan Malaysia telah menjamin hak semua masyarakat untuk memilih sekolah termasuk sekolah kebangsaan maupun sekolah Tamil kerana ia telah terjamin dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi kita tidak perlu hiraukan pihak-pihak tertentu yang sengaja cuba mengganggu gugat keharmonian kaum di negara ini. Tan Sri Yang Dipertua, ketidaksamaan sosioekonomi dan kos menyara kelangsungan hidup masih menjadi soal asas komuniti luar bandar. Apakah sasaran kerajaan yang sebenar untuk menyediakan peluang pekerjaan di sektor berimpak tinggi dan sederhana, peluang memiliki perniagaan dan peluang peningkatan pendapatan khasnya untuk kawasan luar bandar? Inisiatif untuk meningkatkan potensi penjanaan pendapatan isi rumah B40 belum sampai ke akar umbi dan membawa mereka menjana pendapatan lebih dari 4,000. Ramai pekebun dan petani sayur-sayuran masih menghadapi kerumitan untuk mendapat tanah pajakan status TOL. Ramai peniaga menghadapi kerumitan untuk mendapatkan lesen dan tapak perniagaan daripada majlis tempatan. Kalau kekangan-kekangan ini tidak dapat dilerai di peringkat desa dan pekan, bagaimanakah penduduk luar bandar akan memperolehi pendapatan atau menjana pendapatan baru untuk menanggung kos sara hidup mereka akibat kenaikan harga barang? Penciptaan pekerjaan melalui program pendapatan rakyat IPR dan inisiatif-inisiatif kementerian yang lain harus ada kesinambungan sampai ke peringkat pejabat desa dan daerah. Kita memerlukan rangka pelan yang memperincikan butiran-butiran untuk memperkasa pendapatan rakyat di pelbagai sektor. Tan Sri Yang Dipertua, tekun telah diperuntukkan sebanyak RM330 juta. Berdasarkan jawapan Timbalan Menteri Kementerian Keusahawan dan Koperasi, di mana Kuskop menyebut bahawa hanya 1,630 permohonan yang telah diluluskan untuk peniaga kecil India dari tekun SPUMI. Berapa peratuskah kelulusan ini berbanding dengan jumlah keseluruhan peniaga India yang berdaftar di Malaysia? Dengan peratus kelulusan yang rendah, bagaimanakah kita hendak menggalakkan penyertaan masyarakat India mencuburi diri dalam bidang perniagaan di samping merangsang bidang keusahawan di Malaysia? Bagaimanakah kementerian boleh memastikan supaya lebih ramai masyarakat peniaga India memohon kemudahan yang ditawarkan oleh tekun dan juga SPUMI? Datuk Yang Dipertua, Belanjawan 2024 ini juga berasrat untuk membantu penggiat seni dengan memperuntukkan sebanyak 60 juta bagi mempromosikan karya tempatan dan menyokong kandungan berteraskan nilai kenegaraan. Selain itu, kerajaan juga telah memperuntukkan RM90 juta bagi filem tempatan yang bertaraf antarabangsa. Berbicara tentang karya dan filem tempatan, saya berharap kerajaan memastikan peluang ini merangkumi karya tempatan masyarakat Cina, India dan Kadazan Dusun. Meneruskan usaha yang bermula tahun ini, kerajaan juga telah membuat beberapa peruntukan di dalam bajet 2024 untuk memantras kemiskinan seperti program Payung Ramah, Sumbangan Tunai Ramah dan Sumbangan Asas Ramah.
RM200 juga telah disediakan untuk meneruskan pelaksanaan payung ramah program pasar ramah yang menawarkan insentif kepada pengusaha pasar burung, pasar malam dan pasar tani dianggarkan akan membawa manfaat kepada 1.2 juta pengusaha. Manakala STR pula dijangka akan memanfaatkan hampir 60% daripada penduduk dewasa Malaysia dan telah diperuntukkan sebanyak 10 bilion ringgit. Datuk Yang di-Pertua, saya menyokong penuh hasrat kerajaan untuk menyediakan sebanyak 1.2 bilion ringgit untuk menyalurkan pelbagai bentuk bantuan kepada golongan orang kurang upaya. Kadar allowance pelatih OKU yang mengikuti program pemulihan dalam komuniti akan ditingkatkan kepada RM300 sebulan. Bagi memberikan manfaat kepada usahawan OKU, mikro pula kemudahan pembiayaan khas oleh BSN akan disediakan. Tan Sri Yang di-Pertua, sudah sampai masa daerah Sungai Siput yang mempunyai penduduk seramai hampir 90,000 orang memerlukan sebuah kolej TVET supaya rakyat mendapat akses pendidikan teknikal berkualiti yang merangkumi teknologi kecerdasan buatan, robotik, EV, solar, kejuruteraan dan sains komputer. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin menarik perhatian Dewan untuk memaklumkan di mana saya telah menerima satu email daripada Gabungan Persatuan-Persatuan Lembaga Pengelola Sekolah Tamil Malaysia. Dalam surat, mereka mewakili sekolah-sekolah Tamil merayu kepada kerajaan supaya suatu peruntukan yang menyeluruh bagi menjamin kelestarian sekolah jenis kebangsaan Tamil dan penerusan pendidikan ibuda di negara ini. Luahan mereka adalah di mana dalam bajet 2024 sebanyak 1.9 bilion telah diperuntukkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan sekolah-sekolah di seluruh negara. Jadi mereka memohon pencerahan diperlukan jumlah wang penyelenggaraan yang akan diperuntukkan bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil. Tan Sri Yang di-Pertua, dengan ini saya menyokong pembentangan bajet 2024. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta berbahas Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 yang telah pun dibentangkan oleh PMX Tambun. Saya akan membahaskan beberapa perkara penting yang berkait dengan kepentingan rakyat keseluruhannya. Sebelum itu, saya mulakan ucapan perbahasan belanjawan ini dengan menzahirkan rasa kesal dan duka cita atas nasib mangsa serangan kejam lagi zalim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Kita masih menanti tindakan tegas pihak PBB, OIC dan pemimpin kuasa besar dunia agar segera bertindak untuk menamatkan penderitaan yang sedang ditanggung oleh rakyat Gaza. Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya saya akan bahaskan berkenaan dengan isu pendidikan. Baru-baru ini Menteri Pendidikan telah menerangkan hadis 40 kepada pelajar Muslim di sekolah arus perdana akan diperkenalkan. Saya ucapkan tahniah atas inisiatif bagi mengukuhkan akidah, akhlak dan seterusnya dapat menguasai ketakwaan sesuai dengan jati Muslim yang dihasratkan. Hadis 40 untuk pelajar Islam di seluruh negara ini, saya ingin mohon penjelasan. Adakah dibuat dalam versi Rumi sahaja ataupun dirancang dengan versi Jawi sekali? Saya amat berharap pendekatan hadis 40 ini dapat mencapai hasrat yang digariskan. Seterusnya,
dalam isu pendidikan juga, saya ingin sekali lagi membangkitkan isu tulisan Jawi di sekolah menengah atas. Sejak penggal yang lepas, lagi saya sering menyuarakan keperluan tulisan Jawi dimasukkan semula dalam peperiksaan SPM, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Soalan berkaitan tulisan Jawi di peringkat sekolah sebenarnya telah dipraktikkan sekian lama dalam arus perdana pendidikan, khususnya di tingkatan 4 dan 5. Pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 mempunyai sukatan tertentu bagi membolehkan mereka menguasai tulisan Jawi, agar markah tulisan Jawi mampu membantu para pelajar mendapat A+ dalam pendidikan Islam SPM. Namun kini, Tan Sri Yang di-Pertua, soalan Jawi dalam peperiksaan SPM telah dikeluarkan. Sudah tidak ada lagi peluang pelajar untuk menjawab dalam tulisan Jawi. Saya dimaklumkan bahawa pengajaran dan pembelajaran Jawi sudah memadai di peringkat rendah dan menengah rendah. Tidak perlu lagi di menengah atas. Alasannya juga semua pelajar telah menguasai Jawi. Saya yang mempunyai sedikit pengalaman turun ke lapangan cukup memahami. Alasan pihak berkenaan yang disebutkan sebagai sudah memadai dan sudah menguasai sebenarnya tidak benar sama sekali. Kehilangan Jawi di menengah atas menyebabkan pelajar semakin jauh dengan tulisan Jawi. Mereka hanya celek Jawi sekejap, kemudian di peringkat atas terus kabur dan hilang aura Jawi. Tan Sri Yang di-Pertua, dulu di peringkat menengah atas dimeriahkan dengan suasana semarak Jawi SPM. Program pengkaedahan tulisan Jawi. Para guru pendidikan Islam sentiasa cakna jadual dan aktiviti Jawi. Hal ini disebabkan dalam SPM terkandung soalan Jawi yang mendukung pemarkahan 10 markah sahaja. Kesan dikeluarkan soalan Jawi kini senyap sunyi. Tiada lagi aktiviti pelajar untuk bersaing menguasai Jawi. Sekaligus Jawi tidak lagi dimertabatkan di arus perdana. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Dewan Bahasa dan Pustaka atas persiapan penerbitan buku pedoman Jawi bagi menyelaraskan tulisan Jawi standar dan berautoriti. Pihak Kementerian Pendidikan tidak mempunyai masalah untuk mengambilkan soalan Jawi SPM dan ini sebagai satu cara untuk memertabatkan tulisan Jawi supaya tidak hilang. Pengupayaan DBP dengan penerbitan pedoman Jawi beserta dengan penerbitan Kamus Dewan Perdana yang memuatkan Kamus Jawi sangat berharga untuk digunakan oleh generasi muda hari ini. Saya turut rasa kagum dengan bahagian Akademi DBP kerana saban tahun memilih dengan teliti bagi mentauliahkan munshi Dewan Jawi bagi menyebarluaskan tulisan Jawi. Saya sebutkan peranan DBP dalam usaha peranannya bagi memertabatkan tulisan Jawi, bagi menyedarkan semua pihak bahawa tulisan Jawi kini telah diseragamkan bagi kegunaan semua institusi terlibat. Semoga dengan persiapan yang mencukupi dan telah selesai disempurnakan oleh pihak DBP, mencelekkan semua pihak betapa berharganya khazanah warisan negara untuk kita sambungkan dari satu generasi ke satu generasi seterusnya. Seterusnya, Yang Muhammad Terjerai, sikit soalan daripada Sik berkaitan tulisan Jawi tadi. Adakah Yang Muhammad Terjerai setuju satu usaha yang dibuat oleh kerajaan negeri Perlis yang menggalakkan para pekedai-pekedai ataupun pihak berkuasa tempatan sendiri meletakkan tulisan Jawi di papan-papan iklan supaya tulisan Jawi ini terus menjadi warisan yang dapat diperkenalkan kepada generasi kita yang akan datang. Dan Menteri Besar Polis mengatakan kalau tak mau tulis tulisan Jawi itu seolah tidak menggalakkan usaha yang dibuat oleh kerajaan itu sendiri. Bagaimana pandangan Jawi? Terima kasih YB Sik, sahabat saya. Saya setuju, dan bukan sahaja di Perlis, malahan di Pahang. Semua kedai-kedai, gedung-gedung telah diwajibkan untuk menulis tulisan Jawi. Terima kasih atas peringatan yang dibuat oleh sahabat saya. Minta pencerahan sikit. Sujukah Jera kalau saya cadangkan supaya kerajaan memperluaskan program JKOF ke peringkat sekolah menengah yang sekarang ni hanya
dilaksanakan di peringkat sekolah rendah untuk membolehkan para pelajar di peringkat menengah memahami Quran, Jawi dan lain-lain. Masukkan dalam teks ucapan saya untuk Menteri menjawab. Terima kasih, Steve. Seterusnya, bagi Jabatan Kemajuan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KEMAS. Saya hendak bangkitkan berkenaan dengan guru-guru di tadika KEMAS, 80% masih lagi bertaraf kontrak. Untuk mendapat taraf tetap memerlukan masa 15 tahun berbanding dengan agensi lain. Tempoh tetap hanya mengambil tempoh masa hanya antara 1 dan 3 tahun. Saya mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri dalam hal ini agar jasa dan khidmat bakti para guru pendidikan awal kanak-kanak dapat diberikan setaraf dengan mutu kerja mereka. Dalam hal ini, jawatan kuasa sementara ketetap JSKT perlu dinilai semula kerana yang terjejas dengan pelaksanaan ini ialah mereka yang berkhidmat dengan KEMAS sejak tahun 1985 tetapi akan dikira pada tahun 2008. Apa yang menyedihkan, guru-guru KEMAS yang berhenti pada tahun 2015. Saya dipahamkan tiada pencen, hanya diberi ganjaran bulanan sebanyak RM300 sahaja. Tan Sri Yang Dipertua, sekiranya kita anggarkan jumlah guru KEMAS seluruh negara 1,769, sedikit saja dengan jumlah murid seramai 215,000, dengan peruntukan sedikit penambahannya untuk guru-guru KEMAS bersara eloklah ditingkatkan bagi menangani kos hidup yang semakin tinggi. Tan Sri Yang Dipertua, bagi isu yang seterusnya, saya juga menerima aduan guru pemeriksa kertas SPM yang tidak disemak allowance sekian lama. Saya mohon penjelasan dalam Dewan Yang Mulia ini, sejak bilakah bayaran pemeriksa kertas SPM ini telah disemak? Dan adakah perancangan pihak kementerian untuk menyemak semula bayaran tersebut? Sebabnya ialah semua guru-guru cukup memahami bahawa kertas yang disemak perlukan kepertanggungjawaban yang tinggi dan memerlukan masa yang mencukupi dan berbagai-bagai cabaran keselamatan kertas yang disemak. Sesuai dengan peredaran masa, pihak kementerian dapatlah memberi tambahan bagi memberikan semangat dan daya semakan yang lebih efisien lagi. Saya juga terpanggil untuk menyebut di sini dengan isu penjaga atau pengawas peperiksaan yang dulunya hanya guru-guru sekolah saja yang terlibat. Namun berita yang terbaru terbuka pula untuk orang awam untuk menjaga peperiksaan ataupun mengawas peperiksaan. Saya melihat isu ini atas asas isu yang sama seperti pemeriksa kertas peperiksaan, iaitu berkurangnya minat guru kerana berkurangnya minat guru kerana komitmen kerja hakiki yang semakin bertambah. Arahan untuk menjaga atau mengawas peperiksaan diterima dengan hati yang agak terluka. Ini juga berkait dengan allowance dan klaim perbatuan yang tidak sepadan dengan mengawas peperiksaan. Oleh itu, sekali lagi, semakan allowance untuk para pengawas peperiksaan perlu dilakukan. Saya mohon pencerahan. Seterusnya, saya juga diminta untuk menyuarakan allowance tanggung tugas kadar bayaran bulanan yang sama rata dalam kalangan penolong kanan 1, penolong kanan HEM, penolong kanan co-curriculum dan penolong kanan petang, dan semua guru kanan mata pelajaran, iaitu sebanyak RM120. Manakala pengetua jaraknya cukup jauh, iaitu sebanyak RM300. Saya mohon penjelasan rasional kadar sama rata tersebut, dan adakah setiap kategori boleh dikaji bayaran berbeza di bawah allowance yang diperolehi oleh pengetua. Tan Sri Yang Dipertua, saya juga mohon penjelasan sejauh manakah langkah yang diambil oleh kementerian untuk menangani guru duka lara, khususnya yang berjauhan dengan keluarga, dan saya dipahamkan ada di kalangan sahabat saya setiap hari berulang alik lebih 200 km. Isu seterusnya ialah, saya juga mendengar keluhan para ibu bapa tentang kelewatan bayaran PTN, dan biasanya pendaftaran dibuat bayaran sendiri oleh waris baik di semester pertama maupun di semester kedua. Dalam keadaan ekonomi sekarang, ramai para ibu bapa dalam kategori bawahan terpaksa berhutang, bergadai golok bagi melunaskan bayaran pendaftaran. Keluhan dari ibu bapa 40 juga tentang wang PTN yang diterima bukan 100%, tetapi diluluskan dalam kadar 70 hingga 80% saja. Saya mohon penjelasan. Seterusnya, Tan Sri Yang Dipertua,
Sekali lagi, saya ketengahkan isu kastam di Raja Malaysia yang saya suarakan dalam penggal yang lepas, agar kerajaan menjaga kebajikan seluruh warga kastam. Ini berikutan cadangan agar ditubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kastam SPK dapat direalisasikan dalam waktu yang terdekat. Dengan penubuhan ini mampu untuk menambah baikkan mutu pengurusan dan pentadbiran, meningkatkan mutu penyampaian yang lebih berkesan, mengurangkan kerenah birokrasi, serta dapat membangunkan dan memajukan kerjaya sekaligus menjamin integriti dalam kalangan pegawai kastam di seluruh negara. Seterusnya, saya juga ingin menyuarakan dengan nada yang sama dengan ahli parlimen yang lain yang sebelum ini, termasuklah daripada SIK, Pokok Sena, tentang kehilangan beras tempatan. Di Kedah, kawasan sawah yang berada dalam naungan MADA, hasil mahsul padinya yang tidak ditimpa bencana, penyakit maupun ditenggelami banjir, pengeluarannya dengan kata lain tidak terjejas, namun begitu tidak nampak di pasaran, seperti yang disebut oleh Wabi Kota Belud yang pengeluaran gas di Sabah tetapi hasil tidak nampak. Begitu juga di Kedah, negeri jelapang padi, tetapi beras untuk makanan rakyatnya tiada, terpaksa membeli beras import. Begitu juga dengan benih padi. Menteri umumkan harga maksimum padi di pintu gudang RM40 untuk 20 kilo. Manakala bagi peruncit benih padi sah RM45 untuk 20 kilo. Namun begitu, bila kita turun ke lapangan, saya ditunjukkan dengan risit 20 kilo dibeli dengan harga RM54. Kenapa hal ini masih berlaku? Pesawah terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk membeli padi sah. Apakah tindakan drastik pihak kementerian dalam menangani pasaran gelap yang amat berleluasa? Tuan Sri Yang Dipertua, baru-baru ini saya sempat meninjau projek penyelenggaraan cerun di Gunung Jerai. Projek yang telah dan sedang dilaksanakan giat dilakukan. Berhubung dengan projek penyelenggaraan yang telah dilakukan, berapakah kos keseluruhan projek tersebut? Yang keduanya, adakah pemeriksaan berkala telah dibuat untuk melihat cerun-cerun yang agak kritikal di Gunung Jerai? Dan sekarang Gunung Jerai menjadi tumpuan pelancong setelah bencana kepala air pada Ogos 2021. Dan saya minta supaya pihak pelancongan supaya dapat membina jambatan jalan masuk ke Gunung Jerai. Dan Tan Sri Speaker pun mengetahui bahawa setiap kali cuti, kesesakan akan berlaku. Orang titi terah nak keluar, berambau-ambau masuk dengan orang yang nak naik ke Gunung Jerai di jambatan yang sama. Oleh itu, saya minta supaya jambatan ini dibina dengan sesegera yang boleh. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingat cukup sekadar itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tan Sri Yang Dipertua. Saya memulakan ucapan menyokong Belanjawan 2024 Wabi Tambun dengan kata-kata Saidina Ali. Unzur ila ma qala wala tanzur man qala. Lihat kepada apa yang dikata. Jangan lihat kepada siapa yang berkata. Di Dewan yang mulia ini adalah tempat pemimpin-pemimpin politik negara berbahas, berhujah dan memberikan pandangan serta pendapat untuk kebaikan negara, khasnya kepada rakyat Malaysia yang berjumlah lebih daripada 30 juta. Kita maklum, pembangkang akan berperanan sebagai check and balance, memberikan pandangan yang mungkin kritikan. Begitu juga di pihak kerajaan, backbenchers, cadangan dan teguran tetap kami berikan. Itulah namanya demokrasi. Berkaitan dengan isu Palestin, lawatan Perdana Menteri kita ke negara-negara Arab, ada pandangan yang menyatakan seolah-olahnya tidak perlu. Tetapi kalau Perdana Menteri tak pergi, lain pula ceritanya.
Jadi di sinilah sebenarnya pada kita sebagai rakyat Malaysia sewajarnya kalau isu Palestin kita menyokong kepada rakyat Palestin yang ditindas. Mengapa kita tidak bersama dengan Perdana Menteri yang telah mengadakan pertemuan-pertemuan khas dengan pemimpin-pemimpin Arab di negara Teluk di sana. Tan Sri Speaker yang dikasihi, berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah, di mana menerusi amalan subsidi menyeluruh, kerajaan telah mengalami ketirisan dan kerugian yang banyak, di mana terdapat kebocoran yang berlaku keluar negara atau ke pasaran gelap seperti di sel. Dengan adanya sistem padu, pelaksanaan subsidi bersasar dan cash transfer dapat dilaksanakan dengan data yang lebih baik dan komprehensif. Langkah kerajaan melaksanakan subsidi bersasar amat baik dalam memastikan subsidi diberikan kepada mereka yang lebih memerlukan, di samping kerajaan dapat mengurangkan bebanan fiskal. Kerajaan perlu melihat kelebihan menggunakan cash transfer berbanding mekanisme lain seperti penggunaan baik voucher ataupun kad, di mana rakyat lebih tahu keadaan kewangan mereka dan bagaimana mereka untuk berbelanja pada bulan berkenaan. Melalui pengurangan dan juga rasionalisasi subsidi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan, langkah ini adalah sangat baik demi meningkatkan peruntukan dan juga kepada 2 bilion untuk peruntukan STR, iaitu 25% lebih daripada yang lepas, daripada 8 kepada 10 bilion. Sumbangan tunai ramah untuk isi rumah miskin dan miskin tegar di bawah data e-Kasih akan terima maksimum 3,700 tahun berbanding 3,100 pada tahun 2023. Kadar STR untuk belia juga dinaikkan kepada 500 daripada 350. Ini memberikan satu pencapaian dan juga rakyat akan menerimanya dengan lebih baik. Mekanisme cash transfer juga sangat baik kerana lebih fleksibel, lebih mudah dan kos pengurusan yang kurang dan tidak membebankan rakyat. Tan Sri Speaker, berkaitan dengan penubuhan Pusat Pengajian Kecergasan Buatan pertama negara, iaitu Fakulti AI di UTM. Sri Gading mencadangkan supaya penubuhan fakulti ini yang merupakan pertama kali di Malaysia. Satu inisiatif yang baik dan perlu diberikan perhatian lebih kerana industri AI ini merupakan sebuah industri yang sangat relevan dengan arus pemodenan teknologi. Kelangsungan dan kebersamaan institusi pendidikan dan peranan industri dalam membangunkan modul dan juga silibus pendidikan yang selari dengan kehendak industri dalam menjamin kebolehpasaran graduan. Sri Gading mencadangkan sesi libat urus dengan pemain industri supaya silibus yang bakal diketengahkan dapat disenajikan dengan kehendak industri dan dapat menjamin kebolehpasaran graduan. Kerjasama dengan industri-industri dan syarikat-syarikat terkemuka dunia seperti Huawei, Alibaba, Microsoft dan juga Amazon perlu diadakan untuk pelajar mendapatkan sijil profesional yang diiktiraf di seluruh dunia. Fakulti ini juga perlu memberi tumpuan ke arah memanusiakan AI supaya ia tidak mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung kepada garis panduan konvensional dari badan-badan dunia seperti IEEE, ACM dan sebagainya. Semua kurikulum, program akademik dan penyelidikan AI mesti melibatkan konsep memanusiakan AI kerana akhirnya kita menuju kepada kesejahteraan manusia. Tan Sri Speaker, projek pelebaran lebuh raya Utara Selatan 4 lorong kepada 6 lorong
Di mana kalau kita lihat dalam Belanjawan 2023, projek pelebaran Lebuh Raya Plus dari Yomping Utara ke Senai Utara, fasa 1, telah diumumkan dengan anggaran perbelanjaan sebanyak 525 juta. Manakala dalam Belanjawan 2024, Perdana Menteri mengumumkan bahawa projek menaik taraf Lebuh Raya Plus ini dilanjutkan dari Sedenak ke Sempang Renggam sekitar 20 km dengan kos sebanyak 931 juta. Isunya ingin penjelasan daripada Seri Gading berkenaan kos sebenar projek dan status projek yang diumumkan pada pembentangan KSP RMK 12. Mohon penjelasan daripada pihak Menteri Keuangan berkenaan status perkembangan semasa projek fasa 1 dan adakah penambahan kos ini merupakan kesan daripada lanjutan projek sedia ada. Tuan Speaker, seterusnya pengkalan data bersepadu dan kemaskini, di mana sistem bekalan data utama padu yang diperkenalkan oleh Kementerian Ekonomi adalah satu langkah yang amat baik dan patut disokong penuh oleh semua pihak. Padu ditubuhkan dengan hasrat kerajaan menggabungkan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah di negara ini bagi memperkemaskan pelaksanaan subsidi sebenar. Perkongsian data dalam kerajaan tidak seharusnya terhad kepada pelaksanaan subsidi bersasar sahaja, tetapi perlu bersifat proaktif dan ke arah pembinaan asas-asas untuk manfaat menyeluruh masa hadapan melalui suatu bentuk data berintegrasi, berpacukan nilai secara proaktif, berterusan dan bersifat jangka panjang. Pada masa ini, rakyat mengharapkan perkhidmatan kerajaan yang pantas dan berkesan. Ini mempunyai kaitan yang rapat dengan bagaimana data diintegrasikan antara pelbagai agensi, kementerian dan dianalisa untuk memberi nilai tambah yang menguntungkan rakyat dan negara. Integrasi data juga boleh menjadi komoditi baru yang boleh menjana pendapatan lumayan kepada negara, dapat membantu menyelesaikan pelbagai masalah, termasuk krisis dan ketidaktentuan kesihatan, persekitaran, ekonomi dan geopolitik. Intipati perkongsian data adalah kemampuan kita mengintegrasikan pelbagai data dari pelbagai sumber untuk membolehkan analisa rentas pelbagai domain kerajaan yang menyana nilai tambah. Kita boleh menyelamatkan wang kerajaan, mengesan kehilangan kanak-kanak, mengesan pelbagai jenayah dan memberikan pelbagai maklumat yang dapat menarik pelabur ke negara kita, seperti pertikaian antara syarikat dan peneraju syarikat dengan kes mahkamah ataupun kes jenayah. Jika sebagai contoh, sumbangan dari sebuah agensi kerajaan, persekutuan seperti JAKIM dan agensi negeri seperti Majlis Agama Islam dalam maklumat yang sama boleh disatukan dan dapat menyelamatkan banyak pihak. Inisiatif seperti dasar perkongsian data sektor awam menggunakan platform MyGDX, data terbuka di bawah mampu dan lain-lain perlu dipantau dan dinilai semula sama ada ia benar-benar menyediakan integrasi data proaktif seperti ini. Tuan Sri Speaker, berkaitan dengan program latihan negara, di mana kita sedia maklum daripada awal persekolahan bagi kita semua yang telah bersekolah lama dulu, rukun negara Malaysia, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Di mana kalau kita lihat dalam pasca Pilihan Raya 15 menunjukkan signal yang jelas terhadap isu perpaduan dan di Malaysia, di mana sebuah tinjauan daripada Badan Pemikir di Malaysia memperlihatkan 6/10 daripada rakyat Malaysia adalah mangsa diskriminasi, terutama diskriminasi melalui bangsa etnik. 43% daripada kes diskriminasi bangsa adalah datang daripada belia berumur 18 hingga 24 tahun. Bagi Seri Gading, peningkatan isu rasis
dan sentimen kaum dalam kalangan anak muda ini menunjukkan lemahnya mereka dalam memahami identiti Malaysia dan kurangnya literasi kenegaraan dalam diri mereka. Pada beberapa minggu yang lepas, Menteri Pertahanan telah mengumumkan untuk mengadakan semula PLKN 3.0 dengan mekanisme dan cara yang baru. PLKN bertujuan untuk memupuk semangat patriotisme, kecemerlangan diri dan kepribadian dalam kalangan belia Malaysia. Program ini juga memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran, kepimpinan dan pemahaman mengenai nilai-nilai kerja berpasukan. Dengan memperkenalkan 3 fasa bermula di peringkat sekolah menengah hingga selepas SPM, Seri Gading pasti PLKN ini lebih menyeluruh dalam memastikan nilai perpaduan dan jati diri dalam kalangan belia lebih utuh. Tambahan pula, Seri Gading menyambut cadangan timbalan Menteri Pertahanan bagi membuka peluang kepada veteran ATM menjadi sebahagian jurulatih sekaligus memberi peluang pekerjaan dan platform yang terbaik kepada veteran ATM untuk memberi implikasi kepada anak-anak muda. Tan Sri Speaker, berkaitan dengan isu pengangkutan awam di Kuala Lumpur, di mana penggunaan bas rapid KL di Greater Klang Valley, jumlah penumpang bas di Lembah Kelang pada tahun 2022 juga meningkat sebanyak 46.2% kepada 57 juta lebih berbanding tahun 2021. Bilangan tertinggi adalah pada tahun 2019, 146 juta lebih penumpang yang menggunakan bas rapid KL. Isu dan cadangan daripada Seri Gading, ridership. Sebagai perbandingan, perjalanan bas di London mempunyai purata pengguna harian sebanyak 5 juta, manakala hanya kira-kira 200 pengguna harian bagi Kuala Lumpur. London dalam Kelang penduduknya mempunyai populasi kasar sekitar 9 juta orang. Cadangan daripada Seri Gading iaitu laluan khas bas dan time interval. Pelaksanaan laluan kontra koridor Ampang menunjukkan keberkesanan dalam meningkatkan kecekapan servis bas dari sudut frekuensi masa. Minta kerajaan untuk memperbanyakkan laluan khas bas seperti ini di sekitar ibu kota untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan awam, sekaligus menarik lebih ramai pengguna untuk menggunakan bas. Langkah ini juga boleh mengurangkan penggunaan kereta persendirian dan mengurangkan kesesakan jika berlaku. Tan Sri Speaker, isu tempatan. Permohonan pembinaan Masjid Baru Nurul Huda, Kampung Parit Lapis Seri Dalam. Mohon supaya Amat Berhormat Perdana Menteri dapat meluluskan permohonan pembinaan masjid baru yang amat diharapkan, di mana pihak Jabatan Kerja Raya Daerah Batu Pahat telah memperakukan bangunan Masjid Nurul Huda Kampung Parit Lapis Seri Dalam yang beralamat di Mukim 10 Senggarang Batu Pahat, Johor perlu diganti dengan baru kerana premis tersebut berada dalam keadaan yang kurang selamat. Selain itu juga permohonan untuk pembinaan masjid baru ini turut mendapat kelulusan sokongan daripada Majlis Agama Islam Johor. Yang kedua, Balai Polis baru Pekan Parit Raja. Jumlah penduduk Pekan Parit Raja semakin hari semakin meningkat. Jumlah penduduk terkini sekitar 95,000 orang. Kawasan pekan ini semakin pesat membangun dengan adanya UTHM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan kelang-kelang sekitar Parit Raja. Keadaan trafik yang sesak dan sering berlaku kemalangan maut di jalan utama iaitu Jalan Keluang Batu Pahat sudah pasti memerlukan pengawalan dan pengawasan dari polis dengan lebih baik bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin. Melihatkan balai polis sekarang yang kecil dan sempit kerana kawasan hadapan selepas pelebaran jalan utama Batu Pahat Keluang, sudah tiba masanya balai polis baru amat diperlukan. Justru itu, Seri Gading mohon cadangan balai polis baru bersama unit trafik di Balai Polis Pekan Parit Raja. Permohonan yang ketiga,
pembinaan trek sintetik di Sekolah Tengku Putra Batu Pahat. Tujuan permohonan tersebut adalah kerana kemudahan tersebut tidak tersedia untuk kegunaan pelajar-pelajar di daerah Batu Pahat. Hal ini telah menyebabkan para pelajar terpaksa menjalani pertandingan di atas padang rumput yang tidak menempati piawan. Okeylah, Majlis Kejohanan pada kejohanan MSSD yang lalu. Yang keempat, penyelenggaraan bangunan kuil Sri Mutu Mariaman, Ladang Genting Sri Gading. Kuil ini berusia lebih 87 tahun, masih menjadi tempat ibadat utama bagi penduduk kaum India di kawasan Parlimen Sri Gading, menjadi tumpuan kepada pelajar-pelajar India UTHM. Jadi Jatuh Angkasa telah mengambil beberapa inisiatif dalam memohon bantuan kewangan bagi membaik pulih dan penyelenggaraan. Mohon kelulusan dari pihak yang berkenaan. Dan yang terakhirnya, pembinaan stadium daerah Batu Pahat di mana tanah telah ada digazetkan di Taman Putra Kencana, dan kami mengharapkan supaya permohonan permohonan stadium daerah Batu Pahat satu-satunya daerah yang tidak ada stadium untuk digunakan oleh rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang saya jemput Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Datuk Di-Pertua kerana memberi ruang kepada Setio untuk turut sama membahaskan Belanjawan 2024 yang sememangnya ditunggu-tunggu oleh sekalian rakyat. Sebelum saya memulakan perbahasan Belanjawan saya pada kali ini, saya ingin membawa ahli dewan sekalian untuk terus bermunajat dan berdoa agar Allah memberi perlindungan kepada rakyat Palestin yang terus-menerus dihujani serangan bom, peluru berpandu dan sebagainya. Hari ini telah masuk hari ke-17 dan mengikut sumber daripada Kementerian Kesihatan Palestin, sehingga kini angka kematian telah meningkat kepada 5,300 orang, termasuk bayi, kanak-kanak dan warga emas, dan 18,000 orang cedera. Datuk Di-Pertua, izinkan saya membaca potongan ayat Al-Quran dari surah Al-Ashr ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana aw min wara'i judurin ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dengan keadaan mereka bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu, melainkan di kampung-kampung yang terbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara mereka sesama mereka amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu sedangkan hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan di kalangan mereka. Jadi demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak mengetahui dan tidak memahami perkara yang sebenarnya yang memberi kebaikan kepada mereka. Ayat tersebut jelas membuktikan kepada kita bahawa kaum Yahudi sangat takut kepada golongan mukminin. Dan disebabkan ketakutan mereka yang melampau terhadap orang mukmin, mereka mula bertindak di luar norma peperangan dengan mengebom sekolah, hospital, dan baru-baru ini bom dijatuhkan di Hospital Al-Ahli Al-Madani yang telah mengorbankan hampir 500 orang rakyat Palestin. Tindakan biadab dan melampau sedemikian rupa patut dikecam habis-habisan. Tan Sri Yang Di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin menarik perhatian ahli dewan kepada peringatan Allah di dalam Al-Quran agar setiap pelan dan aktiviti ekonomi yang dijalankan di negara kita mengambil kira persoalan halal haram, amar ma'ruf nahi mungkar, persoalan adil atau zalim, hak atau batil. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, jika sekiranya sesuatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami kurniakan kepada mereka keberkatan, rezeki yang melimpah ruah. Tetapi mereka mendustakan, lalu kami timpakan kepada mereka azab disebabkan apa yang mereka kerjakan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maksudnya, tatkala mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kemewahan dan kesenangan. Apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami timpakan kepada mereka azab dalam keadaan mengejut dan mereka berputus asa daripada mendapat sebarang pertolongan. Tuan Sri Dipertua, perbahasan saya hari ini akan berkisar kepada beberapa isu yang penting. Pertamanya, pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini lebih perlahan daripada yang dijangka. Ini menyebabkan suku keempat pada ketika ini, KDNK negara masih pada paras 3.9% dan ianya agak mustahil untuk dicapai berbanding unyuran asal adalah pada paras 4.5%. Ditambah pula dengan krisis global yang berimpak yang sangat signifikan serta permintaan global terhadap barangan tempatan turut merudum. Secara keseluruhannya saya kira bajet 2024 langsung tidak mempunyai banyak perubahan. Ia merupakan bajet yang tidak lain seperti bajet-bajet yang lalu. Rakyat mengharapkan pembaharuan daripada kerajaan Madani. Lebih-lebih lagi sehingga kini peluncuran ekonomi Madani sebelum ini masih belum nampak impak yang signifikan. Buktinya mata wang ringgit Malaysia semakin merudum. Hari ini 4.79. Sekaligus bebanan kos sara hidup juga akan semakin meningkat. Oleh itu, dalam keadaan rakyat yang sangat terhimpit ini, saya menzahirkan rasa kekecewaan apabila kerajaan menaikkan lagi kadar SST daripada 6% kepada 8%. Peningkatan ini menambahkan lagi beban sedia ada. Contohnya harga barangan keperluan seperti pampers, ubat-ubatan, perkhidmatan lain seperti kurier, pengangkutan awam dan sebagainya yang kebanyakannya digunakan pakai oleh golongan B40 dan M40. Pada masa yang sama, tidak mustahil peniaga akan mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang dengan pengumuman ini. Oleh itu, apakah pelan kerajaan dalam memastikan kenaikan cukai sememangnya tidak memberi kesan kepada rakyat yang kurang berkemampuan? Pada masa yang sama, golongan kaya mampu menyumbang kepada golongan miskin seperti mana prinsip Islam yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inna Allah qad iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim atau kama qala. Sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas mereka sedekah pada harta-harta mereka. Diambil harta daripada orang yang kaya dan dipulangkan balik kepada golongan fuqara. Diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id yang juga salah seorang gubernur ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. Katanya, saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke negara Afrika. Selepas memungutnya, saya berniat untuk memberikannya kepada orang fakir. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu kaya. Tuan Sri yang Dipertua, jika kita lihat sektor kesihatan tidak beri penekanan yang holistik, di mana bajet bagi kesihatan mental langsung tidak disentuh. Peningkatan masalah mental dan kecelaruan mental, terutamanya dalam kalangan remaja, amat kritikal. Saringan kesihatan mental dan kesejahteraan keluarga perlu dijalankan secara meluas dan serentak ke seluruh negara tanpa mengira bandar dan luar bandar. Sebagai contoh, program Head Start
bagi mengenal pasti keluarga yang berisiko tinggi boleh melahirkan atau menyebabkan ahli keluarganya menghadapi masalah mental. Pada masa yang sama, kerajaan perlu segera meningkatkan jumlah kaunselor berterlatih khususnya kepada kaunseling keluarga. Tan Sri Yang di-Pertua, isu kemiskinan tegar seringkali saya bahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Pada perbahasan lalu, saya membangkitkan berkenaan data miskin tegar yang telah berjaya diselamatkan melalui peruntukan RM1.5 bilion yang telah disalurkan. Pembentangan PMX baru-baru ini menyatakan bahawa bilangan miskin tegar kini hanya tinggal 18,000 sahaja. Namun data dari Kementerian Keuangan pada bulan Julai, rakyat miskin tegar berjumlah 210,000 orang. September, 110,663 orang. Di mana rasionalnya daripada 110,000 lebih rakyat pada bulan September kepada hanya 18,000 orang. Penurunan sebanyak 92,663 orang hanya dalam tempoh sebulan lebih. Saya mohon penjelasan segera dan data tepat dan terperinci. Tan Sri di-Pertua, berdasarkan laporan sosioekonomi negeri Terengganu tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DUSM, Terengganu telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan mutlak daripada 6.8% pada tahun 2016 kepada 6.2% pada tahun 2022. Dalam tempoh yang sama, kadar kemiskinan relatif juga menurun daripada 10.2% kepada 6.9%. Ini membuktikan segala usaha dan strategi kerajaan negeri Terengganu dalam menurunkan kemiskinan di negeri ini telah berjaya dilaksanakan dengan pelbagai inisiatif sama ada dalam bentuk jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Tan Sri di-Pertua, impak COVID-19 tidak ditangani dengan serius menyebabkan sehingga kini pertumbuhan sektor pelancongan masih lagi lemah. Buktinya bajet 2023, kerajaan hanya memperuntukkan RM350 juta sahaja untuk membina sektor pelancongan. Sedangkan quick win-win solution dengan izin Tan Sri di-Pertua perlu dijalankan segera. Negara jiran melaburkan peruntukan kepada sektor pelancongan yang amat tinggi dan saya memohon agar pembangunan sektor pelancongan turut meliputi daerah setiu yang amat sesuai untuk dijadikan hak pelancongan di negeri disebabkan daerah ini dikelilingi dengan pulau-pulau yang cantik seperti Pulau Redang, Pulau Lang Tengah, Pulau Kapah dan sebagainya. Selain itu, Terengganu mencatat bilangan penerimaan pelancong sebanyak 7.8 juta pelancong dan ia merupakan bilangan tertinggi di seluruh Malaysia pada tahun 2022. Tambahan pula pada tahun 2022 juga pelancong domestik di Terengganu mengalami kenaikan yang signifikan. Dari segi bilangan ketibaan pelawat domestik dan jumlah terimaan itu meningkat sehingga 175.2% berbanding 2021 seiring dengan peningkatan perjalanan residen Malaysia serta bergelut dalam krisis pandemik COVID-19. Namun begitu, sehingga kini aspek perhotelan tidak diberi penekanan. Terengganu walaupun dikelilingi pulau-pulau yang cantik namun tidak ada satu lokal hotel bertaraf 5 bintang yang dibina di Terengganu. Oleh itu dengan peningkatan peruntukan untuk sektor pelancongan yang mencecah RM100 juta, apakah usaha kementerian bagi memastikan negeri Terengganu khususnya mampu menjadi antara negeri yang boleh menyumbang kepada sektor pelancongan terutama dalam membangunkan hotel-hotel berprestij tinggi. Tan Sri di-Pertua, isu seterusnya berkenaan bayaran penembusan awal ganti cuti rehat GCR 90 hari yang diumumkan sebelum ini. Saya mendapat maklumat bahawa ramai di kalangan guru yang memohon pembayaran awal GCR namun akibat kekurangan peruntukan dibayar hanyalah pegawai-pegawai di kementerian dan JPN sahaja. Saya mohon penjelasan dan jika benar ia berlaku, saya mohon agar pihak kementerian segera menambah peruntukan tersebut. Untuk yang akhir, Tan Sri Yang di-Pertua, isu berkait dengan kawasan saya setiu. Di daerah setiu terdapat 33 rancangan tanah berkelompok tapak rumah dan 30 rancangan tanah berkelompok pertanian dan sebahagian besarnya telah diisi peserta. Namun mereka tidak dapat membina rumah dan menjalankan aktiviti pertanian disebabkan kekurangan infrastruktur kawasan tersebut seperti longkang jalan masuk dan sebagainya. Keseluruhan kos untuk menaik kos infrastruktur kawasan tersebut melibatkan RM7.2 juta untuk RTB tapak rumah dan RM6 juta untuk RTB pertanian.
Perkara ini penting kerana sebahagian besar peserta rancangan tanah berkelompok tersebut adalah anak-anak muda yang masih menumpang ibu bapa mereka dan masih belum mempunyai rumah. Seterusnya, isu pasar awam, pasar Bandar Permaisuri Setiu. Di mana pasar Bandar Permaisuri Setiu telah dibina pada tahun 90-an lagi. Ia merupakan pusat jualan di daerah tersebut. Pasar tersebut memerlukan penyelenggaraan dan kadar segera disebabkan oleh pelbagai kerosakan. Di samping itu, pasar tersebut memerlukan penambahan kepada unit gerai jualan, naik taraf surau dan tandas, pencahayaan kawasan sekitar agar dan juga mewujudkan persekitaran landscape bagi mewujudkan persekitaran yang lebih ceria. Terima kasih, Di-Pertua. Yang seterusnya berkait dengan peralatan bomba yang tidak mencukupi di daerah Setiu. Satu jentera, satu daerah amalah tidak selogik untuk digunakan pakai di seluruh daerah Setiu yang berkeluasan 130,436.3 hektar. Jarak yang jauh antara satu tempat ke satu tempat yang lain membataskan pergerakan pasukan bomba. Saya mencadangkan agar pihak kerajaan dapat menyediakan sekurang-kurang 2 jentera untuk satu daerah seperti Setiu. Di samping itu, isu keanggotaan anggota terlatih amat terhad kerana disebabkan berlaku pertukaran anggota ke daerah lain. Anggota baru yang diganti adalah anggota bomba bantuan yang tidak mempunyai kepakaran. Terima kasih, Yang Di-Pertua. Yang akhir sekali, Yang Di-Pertua berkait dengan IPG, isu perguruan. Sesuai dengan teknologi semasa yang memerlukan teknologi baru, saya memohon agar makmal sains, makmal reka bentuk dan teknologi maklumat kejuruteraan di IPG yang khususnya mempunyai kebitaraan STEM segera naik taraf sekaligus meningkatkan kualiti latihan guru seiring dengan teknologi semasa. Dan saya juga memohon agar dibina sebuah IPG di daerah Setiu untuk merancakkan lagi perkembangan ekonomi daerah Setiu. Akhir sekali, saya ingin membangkitkan isu yang saya pernah sebut dalam perbahasan kajian separuh penggal yang lalu, iaitu status terkini terminal bersepadu Gombak untuk penumpang daripada Pantai Timur. Sekian, terima kasih Yang Di-Pertua. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sejemput Sandakan. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi peluang kepada Sandakan untuk membahas Belanjawan 2024 ini, di mana setiap fokus dan harapan tertumpu kepada kerajaan perpaduan dalam memimpin negara keluar daripada cabaran semasa berkenaan dengan peningkatan kos sara hidup dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Jadi Tan Sri Speaker, pertama sekali peruntukan belanjawan pembangunan untuk Sabah telah meningkat sedikit daripada 6.5 bilion pada tahun 2023 kepada 6.6 bilion untuk tahun 2024. Jadi sama seperti apa yang telah saya bangkitkan semasa perbahasan RMK 12 sebelum ini, saya percaya bahawa Sabah diperlukan peruntukan kira-kira 15% daripada jumlah belanjawan pembangunan untuk perkembangan yang lebih saksama dan seimbang. Ini juga seharusnya diterjemahkan kepada kira-kira 12 bilion setiap tahun untuk membangunkan Sabah. Jadi Tan Sri Speaker, saya sangat terkejut dengan jawapan yang diberikan oleh Menteri kepada soalan saya pada minggu lepas, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Mohamad Papar menyatakan bahawa setakat 30 September tahun ini hanya 39.4% daripada jumlah peruntukan pembangunan untuk Sabah bagi tahun 2023 telah digunakan. Berdasarkan jawapan ini, tidak sampai separuh daripada peruntukan berkenaan telah digunakan untuk projek pembangunan yang dihasratkan. Jadi kita juga hanya mempunyai masa kurang daripada 2 bulan sebelum semua dana yang tidak digunakan ini perlu dikembalikan semula kepada perbendaharaan.
Jadi soalan saya adalah apakah sebabnya setiap tahun Menteri Kewangan mengumumkan bajet untuk Sabah yang bertambah tetapi akhirnya tidak dapat digunakan sepenuhnya dan saya risau akibatnya ini Sabah tidak akan mencapai 50% untuk penggunaannya. Jadi Sandakan ingin mendapatkan data berapakah jumlah peruntukan yang telah digunakan dan juga tidak digunakan pada tahun-tahun lepas dari tahun 2019. Jadi saya mendesak kepada kerajaan negeri Sabah bagi mengkaji semula penggunaan pembiayaan pembangunan yang rendah dan juga syorkan cara penyelesaian untuk memastikan semua belanjawan yang diperuntukkan dapat digunakan dengan berkesan dan cekap di Sabah. Jadi seterusnya, Tan Sri Speaker, saya ingin mengetengahkan mengenai cabaran yang dihadapi berkenaan dengan pemindahan ibu negara baharu Indonesia ke Kalimantan Timur. Jadi kerajaan Indonesia sedang bergerak ke Pulau Borneo secara besar-besaran. Ibu negaranya yang baharu, Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur telah dijadualkan akan siap sedia pada tahun 2024. Ekonomi terbesar Asia Tenggara sedang memindahkan ibu kota mereka ke Borneo dan ini akan sangat memberikan cabaran kepada cita-cita Malaysia sebagai pusat ekonomi terkemuka di Pulau Borneo. Jadi dengan kemunculan Nusantara, ia pasti akan menjadi satu magnet atau tarikan bagi pekerja mahir dan profesional kerana peluang berlimpah ke ibu kota baru ini. Bersama-sama dengan infrastruktur dan kemudahan itu, kemudahan yang mereka baru dibangunkan, ia berkemungkinan akan menjadi pusat tumpuan baharu di seluruh Pulau Borneo. Oleh itu, Malaysia khususnya negeri-negeri Borneo di Sabah dan Sarawak berisiko untuk rugi jika kita bersifat hanya tunggu dan duduk saja. Jadi Tan Sri Speaker, melihat dengan cabaran-cabaran ini, kita perlu membuat langkah berkaitan sebagai kelebihan penggerak utama atau the first mover advantage dengan izin. Untuk itu, saya mencadangkan kepada Perdana Menteri untuk mengisytiharkan Sandakan sebagai zon ekonomi khas atau special economic zone dengan izin. Bagi bersaing dengan pewujudan Nusantara. Sandakan juga amat bertuah kerana mempunyai sumber semula jadi yang banyak, terletak secara strategik di tengah-tengah wilayah kawasan pertumbuhan ASEAN Timur melibatkan negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina, BIM niaga serta di sepanjang Selat Makassar, laluan perkapalan global penting yang melayari Oseania dan rantau Asia Utara. Jadi kerajaan boleh mengambil peluang ini untuk membangunkan lagi infrastruktur di Sabah di Sandakan bagi mengelak Malaysia daripada ketinggalan dari manfaat pembangunan menerusi pewujudan ibu negara baru Indonesia. Jadi sebagai gambaran yang lebih lanjut, daerah Sandakan telah menjadi satu pengeluar minyak sawit mentah atau CPO utama di Sabah dan Sarawak dengan pelabuhan Sandakan juga menjadi salah satu pelabuhan ekspor CPO yang terbesar di negeri Sabah. Oleh itu, zon ekonomi khas Sandakan boleh dijadikan sebagai satu hub pengekspor produk hiliran CPO dan minyak sawit utama untuk wilayah BIM niaga. Dengan dasar yang menarik dan pelaburan yang diperlukan dengan kemudahan perkakasan, Sandakan boleh menjadikan satu hub CPO bagi rantau ini di mana CPO boleh dihasilkan di Malaysia ataupun Mindanao, Palawan, Kalimantan atau Sulawesi. Ia boleh juga dihantar ke hub Sandakan untuk diproses selanjutnya produk hiliran ataupun downstream production di daerah Sandakan. Jadi sebelum ia diekspor, bergerak ke hadapan dalam proses hiliran minyak sawit ini juga sejajar dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 yang diumumkan baru-baru ini yang bertujuan untuk meningkatkan untuk membawa peningkatan kepada Malaysia menerusi rantaian nilai perindustrian. Jadi yang kedua, selari dengan dunia yang sedang meningkatkan usahanya untuk menjadi neutral karbon ataupun sifar bersih net zero menjelang 2050, industri yang berbeza berlumba-lumba untuk menerima pakai kemampanan dalam operasi mereka. Jadi industri perkapalan juga tidak terkecuali. Semakin banyak syarikat perkapalan beralih daripada minyak bahan bakar berat HFO yang kotor kontrol konvensional kepada gas asli cecair LNG.
dan metanol dalam usaha untuk mengurangkan pelepasan karbon mereka. Jadi pada awal tahun lepas, Petronas telah memulakan operasi penampungan LNG ataupun LNG bunkering pertamanya di Sabah di luar pantai Sandakan dan menjadikannya Sandakan sebagai satu pelabuhan penting untuk melayani kapal yang berlayar antara Australia dan Asia Tenggara. Dengan bersama-sama dengan Petronas dan pihak kepentingan industri lain, kerajaan boleh terus membangunkan Sandakan menjadi satu hub bunker bahan api hijau utama untuk Selat Makassar, seterusnya juga meningkatkan reputasi Malaysia sebagai negara perdagangan maritim utama. Jadi yang ketiga, Tan Sri Speaker, dengan penambahbaikan terhadap pelabuhan Sandakan dan dasar mesra import ekspor di bawah status zon ekonomi khas, kita yang hampir dengan China dan Asia Utara bermakna pelabuhan Sandakan berpotensi untuk menjadi satu hub pemindahan penghantaran bagi wilayah BIM niaga serta Sulawesi dan Papua Nugini. Ini boleh mendorong Sandakan untuk menjadi satu pusat maritim utama di sepanjang Selat Makassar dan pemindahan kargo, pembaikan kapal dan perkhidmatan yang lain yang berkaitan seperti logistik, perdagangan dan juga membangun ekonomi setempat. Ini sekali lagi akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Oleh itu, kita perlu bergerak pantas untuk menikmati kelebihan penggerak pertama sebelum jiran kita Indonesia mengejar kita dan meninggalkan kita jauh di belakang dalam persaingan ekonomi global ini. Jadi Tan Sri Speaker, poin yang saya terusnya adalah mengenai tenaga boleh diperbaharui. Bekalan elektrik yang tidak stabil merupakan satu penghalang besar untuk pertumbuhan masa depan Sabah. Buat masa ini, kami terpaksa menghadapi catuan bekalan kuasa yang berterusan kerana kapasiti loji kuasa kini tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tinggi kami. Jadi kami juga mempunyai satu margin reserve yang rendah. Saya mengalu-alukan peruntukan kerajaan di bawah Belanjawan 2024 bagi membina satu garis grid selatan Sabah dan juga solar skala besar LSS untuk mengatasi masalah bekalan elektrik di Sabah. Masalah utama Sabah ialah kekurangan penjanaan bekalan yang pada dasarnya tidak mempunyai cukup loji jana kuasa untuk menjana tenaga elektrik. Jadi satu-satunya cara ialah dengan mula membina loji jana kuasa baharu bagi memenuhi permintaan elektrik semasa di negeri ini. Dan saya berharap tiada lagi perbincangan mengenai arang batu atau loji jana kuasa arang batu bersih untuk Sabah. Menurut kajian, Sabah terutamanya di pantai timur mempunyai potensi kuasa fotovoltaik tertinggi di Malaysia, menjadikannya ia sangat sesuai untuk projek LSS. Justru saya menggesa kepada kementerian untuk melakukan lebih lagi terhadap LSS yang telah dirancang. Jika jiran kita Singapura dengan keluasan tanah yang terhad pada masa ini boleh menjana lebih daripada 700 megawatt tenaga elektrik melalui solar, saya percaya kita juga boleh menjana 50% untuk Sabah dengan mudah bagi tenaga solar. Jadi seterusnya, Tan Sri Speaker, selain daripada lokasi yang strategik dan sumber semula jadi Sabah, Sabah juga amat bertuah kerana memiliki keindahan alam semula jadi yang menjadikannya destinasi pelancongan yang popular. Dari gunung yang tertinggi ke lautan dalam, daripada hidupan liar eksotik sehingga makanan laut yang sangat indah. Jadi oleh itu, bidang pelancongan memainkan satu peranan yang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Sabah dan mewujudkan lebih lagi banyak peluang pekerjaan yang diperlukan. Jadi bagi menurunkan kadar pengangguran semasa Sabah yang masih kekal tertinggi di negara ini. Satu-satunya faktor terpenting yang mempengaruhi ketibaan pelancong di Sabah ialah kekurangan penerbangan langsung sama ada dari luar negara atau dalam Malaysia. Jadi justru itu kami meminta ketersembangunan udara adalah sangat penting kepada industri pelancongan Sabah dan Sandakan. Lapangan terbang Sandakan telah dinaik taraf dan landasannya juga telah dipanjangkan. Kami bersedia untuk lebih banyak penerbangan termasuk penerbangan antarabangsa. Saya berharap kedua-dua Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pelancongan, Seni dan
Budaya dapat bekerjasama untuk membawa lebih banyak penerbangan terus ke Sandakan. Beberapa destinasi yang telah dikenal pasti untuk penerbangan terus ke Sandakan termasuk Singapura, Hong Kong dan Guangzhou dengan sambungan udara yang lebih baik. Ia akan memudahkan pergerakan barangan dan orang ramai di peringkat nasional dan juga antarabangsa melalui lapangan terbang Sandakan. Perjalanan ke dan dari Sandakan akan menjadi lebih pantas dan lebih murah untuk rakyat Sabah. Jadi seterusnya, saya ada 3 minit lagi. Okay. Tan Sri Speaker, saya faham dengan langkah kerajaan memperkenalkan subsidi bersasar bagi menggantikan dasar subsidi menyeluruh semasa, tetapi dalam masa yang sama kita perlu menguruskannya dengan lebih betul supaya pemansuhan skim subsidi menyeluruh ini tidak akan menghasilkan apa-apa tindak balas yang mendadak kepada ekonomi. Pemansuhan subsidi diesel yang baru diumumkan seperti yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri tidak dinafikan bahawa sejumlah besar diesel bersubsidi telah diseludup keluar dari negara. Menghapuskan subsidi akan membantu memerangi penyeludupan diesel. Bagaimanapun di Sabah banyak perniagaan terutamanya perniagaan kecil bergantung kepada diesel untuk kenderaan pacuan 4 roda four wheel drive yang dengan izin yang digunakan dan untuk operasi pengangkutan yang lain. Oleh itu saya menyeru kepada kerajaan untuk mengambil pendekatan yang sesuai dalam menangani masalah subsidi diesel supaya sekurang-kurangnya mereka yang terjejas boleh mempunyai sedikit ruang untuk bertenang atau soft landing approach dengan izin dalam tempoh peralihan pemansuhan ini. Oleh itu saya mencadangkan Tan Sri Speaker, daripada memansuhkan 100% subsidi sekaligus, kementerian perlu mempertimbangkan untuk memansuhkan subsidi ini secara beransur-ansuran, mungkin dalam tempoh 12 bulan atau lebih, menambah baik mekanisme penguatkuasa untuk mengesan dan menghalang penyeludupan diesel ke luar negara dan memperkenalkan insentif untuk pengendali dan pihak kepentingan lain yang beralih kepada kenderaan bukan diesel seperti lori EV untuk operasi mereka dan mengurangkan kebergantungan kepada diesel bersubsidi. Jadi Tan Sri Speaker, poin saya seterusnya adalah mengenai kesihatan. Jadi Hospital Duchess of Kent merupakan hospital pakar major dengan kapasiti 400 buah katil yang berkhidmat meliputi kawasan Parlimen Sandakan, Batu Sapi, Libaran, Kinabatangan, Biluran dan Tongot serta sekitar dengan populasi penduduk melebihi 800,000 orang. Jadi isu kesesakan dan kekurangan katil di ward dan doktor pakar di Hospital Duchess of Kent adalah sangat serius dan sehingga kini ada kejadian di mana para pesakit perlu menunggu di Jabatan Kecemasan dan Trauma antara 1 atau 2 hari bagi mendapatkan rawatan lanjut di ward. Jadi saya amat mengalu-alukan pengumuman Kementerian Kesihatan pada tahun lalu bahawa Hospital Duchess of Kent akan dinaik taraf status kepada hospital bertaraf negeri sama seperti Hospital Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Di bawah kertas putih kesihatan yang diumumkan, Hospital Duchess of Kent akan dinaik taraf menjadi hospital utama pakar dengan bilangan perkhidmatan pakar yang disediakan ditambah daripada 18 kepada 49. Jadi saya ingin menggesa kementerian untuk memperuntukkan dana yang mencukupi bagi melaksanakan perkara di atas. Dan saya juga ingin menambah bahawa sekurang-kurangnya mengutamakan penubuhan jabatan kardiologi di Hospital Duchess of Kent buat masa ini sebab di Sabah hanya satu pusat jantung yang terletak di QE2 iaitu di Kota Kinabalu dan daripada Sandakan ke Kota Kinabalu melalui darat kami memerlukan 7 jam ataupun daripada flight adalah lebih kurang 50 minit dan bukan setiap hari ataupun setiap masa ada flight daripada Sandakan ke Kota Kinabalu. Jadi poin yang saya terakhir adalah menambah baik kemudahan sekolah untuk Kementerian Pendidikan. Jadi Tan Sri Speaker, beberapa kemudahan sekolah awam di Sandakan juga amat memerlukan kerja menaik taraf dengan segera. Sebagai contoh, bangunan kolej tingkatan 6 Datuk Panggiran Galpam Sandakan yang digunakan ketika ini berusia hampir 50 tahun yang di mana telah dibuka pada 1974 dan sebelum ini merupakan satu maktab perguruan Sandakan dan sekolah menengah kerajaan. Jadi pelbagai kemudahan sedia seperti makmal STEM, makmal ICT, Dewan Terbuka sudah lama dan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan 700 pelajar di kolej berkenaan. Jadi saya berharap Kementerian
kementerian dapat memperuntukkan belanjawan yang mencukupi bagi melaksanakan semua kerja naik taraf yang diperlukan. Jadi saya akan landing sudah. Tak boleh sarakan. Saya ada 15 minit over. Oh, You okey. ada 20 second saja. Okey, 20 second. Alright. Jadi saya pada Terima masa kasih. ini Ngam saya punya poin terakhir juga. Jadi saya berharap semua kementerian dapat memberikan kerjasama untuk membangunkan sandakan dan Sabah bersama. Jadi Tan Sri Speaker, saya mohon menyokong bajet yang telah dicadangkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih senakan. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 25 Oktober 2023. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.